chapter 8. So saya baru teringat ada satu part cellular respiration yang saya belum discuss dengan Aisyah. Jadi saya terus ambil slide ni lagi 5 minit sebelum start kelas, jadi saya tak sempat nak translate, tapi saya akan sebut satu-satulah, saya translatekan ya as we move forward. Alright. Okay, selamat datang Ashraf. Kita mula ya. Sekejap. Tadi dia dah tintong. Okay dah. Alright, so last week kita discuss mengenai cellular respiration di mana kita berhenti dekat aerobic respiration. Sekarang ni kita berhenti dekat anaerobic respiration. Anaerobic respiration pula. Aerobic respiration, lepas tu fermentation of lactic acid. Astaghfirullahalazim. Kenapa fermentation of lactic acid? Sebab last week kita bincang mengenai graf hutang oksigen. Mula-mula apabila kita mula buat aktiviti cergas, mula-mula kita dalam keadaan oksigen mencukupi. Tapi makin lama, makin banyak tenaga yang perlu dihasilkan oleh otot-otot kita, jumlah oksigen yang diperlukan untuk otot-otot kita menghasilkan tenaga tu lebih tinggi daripada jumlah oksigen yang boleh dibekalkan oleh sistem respirasi kita. So keadaan itu menyebabkan kita, otot-otot kita dalam keadaan hutang oksigen. Jadi hutang oksigen ini menyebabkan sel-sel otot kita terpaksa buat proses fermentasi, respirasi yang satu proses respirasi peringkat sel yang berlaku apabila tidak cukup oksigen. Jadi dalam proses respirasi sel yang jenis fermentasi ni, fermentasi asid laktik ni, sel otot terpaksa convert pyruvate into lactic acid dan tenaga. So dalam respirasi aerob atau dalam aerobic respiration ada dua peringkat. Mula-mula glukos tukar jadi pyruvate, lepas tu pyruvate masuk ke dalam mitokondria untuk ditukarkan jadi tenaga dan karbon dioksida. Tapi dalam kes ini bila oksigen tak cukup, hanya boleh sampai level glukos tukar jadi pyruvate, pyruvate tukar jadi asid laktik dan tenaga. Jadi asid laktik yang terkumpul itu menunjukkan kepada badan kita bahawa badan kita dalam keadaan hutang oksigen. Dan apabila kita dah habis buat aktiviti cergas, kita pun tarik nafas dengan lebih dalam, dengan lebih pantas, dan kita boleh bekalkan, kita dalam keadaan yang boleh bekalkan oksigen yang mencukupi kepada otot-otot kita, maka semua asid laktik yang tersimpan dalam kita punya muscle ditukarkan, converted to become carbon dioxide and energy. Jadi and also water. So jadi tak ada dah lah masalah hutang oksigen tadi tu dah diselesaikan. So untuk pengetahuan Ashraf, yang dibincangkan dalam graf hutang oksigen tu adalah disebabkan oleh acid lactic fermentation yang dijalankan oleh human muscle cell, oleh otot-otot manusia dan juga oleh sejenis bakteria nama dia lactobacillus. Nanti kita buat satu soalan berkaitan dengan ni ya. Satu lagi proses fermentation ialah alcohol fermentation. Alcohol fermentation dapat dilihat dalam yeast dan juga pada plants. So, jom kita tengok dua aplikasi satu untuk lactic acid fermentation, satu lagi ialah untuk alcohol fermentation ya. Jom kita tengok soalan ni. Kita tahu lactobacillus acidophilus adalah, sorry. Saya tak bagi ruang untuk jawab ya. Kejap ya. Satno, let me give you the prompt. Okay, sudah ada. Okay, so mikroorganisma seperti yeast dan bakteria memang digunakan untuk menghasilkan makanan, tapi dalam konteks
penghasilan yogurt yang digunakan ialah bakteria lah. Nama bakteria tu ialah Lactobacillus acidophilus. Atau kita juga boleh tulis, kamu dah form 5 pun kamu dah tahu cara penamaan organism kan. So kita boleh tulis L titik acidophilus. Tak ada masalah. Okay. So bila um, bila L acidophilus ni diletakkan dalam susu dalam keadaan tidak cukup oksigen, keadaan yang kurang oksigen, maka dia akan buat fermentasi asid laktik untuk menghasilkan asid laktik lah. Dan protein dalam susu itu mula-mula dalam keadaan yang larut, sebab itulah kita boleh minum. Sebab protein susu tu dalam keadaan yang larut dalam air, so kita boleh minum sebab dia dalam liquid form. Tapi being in an acidic condition, sebab fermentasi tadi, protein dalam susu mula menjadi kental. Dia dah jadi semi-solid. So itu yang dapat tekstur macam yogurt tu. Okay. So soalan dia sekarang ialah kita dah tahu bakteria digunakan untuk menghasilkan yogurt. Mengapakah yogurt boleh rosak jika tidak disimpan dalam peti sejuk? Dengan knowledge yang kita tahu dalam yogurt tu ada bakteria, kenapa yogurt akan rosak jika tidak disimpan dalam peti sejuk? Okay. Okay, that is a good start. Okay, soalan ni, okay, you are off to a good start. Good job both of you. Okay. Dia boleh grow inside the yogurt. Idea Ashraf, betul, saya setuju. Kenapa dia boleh grow inside the yogurt? Bertahan pada suhu tertentu. Sikit lagi, kalau kita boleh gabung jawapan dua-dua idea ni, kita boleh dapat come up with a very good answer. Okay. Kenapa dia boleh grow inside the yogurt pada suhu bukan dalam peti ais? Kalau kita tak simpan dalam peti ais, dia akan terdedah pada suhu apa? Suhu persekitaran tu in general kita panggil apa? Suhu apa? Atau what temperature? Apa lagi ya? Saya boleh scaffold kat sini kejap . Kita letak dalam peti ais sebab kita nak faktor suhu rendah tu kan. So bila kita letak luar peti ais, kita tukar faktor suhu tu jadi macam mana? Okey, apabila yogurt berada pada suhu bilik,
boleh gunakan idea Ashraf tu. Bakteria akan bertumbuh. Kan? So, untuk Ashraf pula, bacteria can start to grow inside the yogurt because it is exposed to room temperature. Ini idea daripada Aisyah. Okay. Kan? Both of your ideas dah boleh combine jadi satu idea yang sempurna. Okay. Bakteria tu akan terus tumbuh. Lepas tu sebab suhu bilik tu sesuai kan, optimum untuk pertumbuhan dia kan. Okey, markah dia berapa ya? Markah dia 2 ya? Oh 3. Okey, yang ketiga, apa yang bakteria tu akan terus buat? Bila dia grow tu kan dia perlukan tenaga kan. So apa dia buat kat susu tu? Makanan tu rosak sebab bakteria tu buat apa dekat susu tu? Adakah dia um, adakah dia apa ya? Dia buat proses apa-apa ke dekat situ? Dekat dalam susu tu? Bila bakteria tumbuh dalam susu tu dia nak guna apa? Apa benda dalam susu tu yang dia nak guna? Dalam susu ada apa ya? Ada kalsium, ada protein, ada glukos, ada laktos kan? So, hok mana yang bakteria akan guna untuk membolehkan dia bertumbuh? Okey. Bakteria akan terus mencernakan gula susu atau bakteria will continue to digest atau oxidize sugar in the milk. Okey. Kan ke dia buat cellular respiration? Ashraf pun kena tambah sebab markah dia 3. Okey. Kenapa dia boleh tumbuh? Sebab nombor 1 suhu dia poin pertama suhu dia suhu bilik. Jadi bila suhu bilik ni sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Jadi bakteria boleh buat proses-proses untuk kehidupan dia lah. Iaitu apa proses kehidupan dia yang menyebabkan yogurt tu rosak? Sebab dia boleh terus mencernakan atau mengoksidakan gula dalam susu. Apa gula dalam susu tu? Laktos lah. Sebab tu nama dia lactobacillus. Dia sejenis bakteria yang digest atau suka kepada laktos. Bentuk dia bentuk bacillus, bentuk bacillus bentuk, alamak nak tunjuk kat sini pun tak boleh. Okey, kemudian lactobacillus acidophilus. Acido berasid, philus suka. Okey, kita tengok pula alcohol fermentation. Okey, ini adalah contoh contoh soalan yang bertanya mengenai alcohol fermentation. So, dalam alcohol fermentation, lebih kurang sama macam lactic acid fermentation, iaitu berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen. Jadi, sel-sel organisma terpaksa menjalankan glikolisis. Bila dah buat glikolisis, glukosa jadi pyruvate, and then pyruvate tu converted jadi ethanol. So ethanol ni is a type of alcohol lah kan. Okay, jadi soalan dia kat sini ialah ada 2 level soalan dia. So markah dia ialah 3. 1 untuk soalan pertama, 2 untuk soalan kedua ya. So nyatakan dulu jenis fermentasi yang berlaku pada pokok padi. Nampak kat situ pokok padi berada dalam keadaan yang banjir. So dia boleh buat fermentasi apa? Nombor 2, terangkan kenapa pokok padi boleh hidup dalam keadaan yang ditunjukkan. Explain why padi plants can survive the condition. Okay, markah dia 3 ya.
So untuk nombor satu tu nyatakan dulu jenis fermentasi. Okey. Okey, alcohol fermentation good. Okey, so kenapa pokok padi dia boleh survive, boleh hidup dan siap macam ada boleh apa tumbuh apa hasilkan benih padi pula. Boleh hasilkan padi yang boleh kita tuai kan? Cuba tengok kat situ. Bila dia dalam keadaan berair macam tu, dia terpaksa buat fermentasi alkohol kan. So byproduct dia ialah apa ada banyak alkohol. So kenapa dia boleh survive? Ini adalah perbincangan spesifik yang ada dalam sukatan kita yang kita kena kuasai lah. Teruskan. Okay. Tak apa. It's okay. You can do it. You can do it anak-anak. You can do it Ashraf. You can do it Aisyah. Okay, jom kita tengok ya. Sekarang ni isu dia anak-anak, pokok biasa bila dalam keadaan banjir, dia akan buat alcohol fermentation dan ada alcohol accumulation dekat dia punya sel. Teruskan. You have idea dah. Okay. Teruskan dulu. Habiskan. Habiskan Aisyah, silakan. Alright. Aisyah, you are on the right track. Silakan teruskan. Dia dah jumpa dah tu.
Alright, very good Aisyah. I agree with you. Okay, sekarang ni isu dia anak-anak. Bila kita pula, bila pokok dalam keadaan banjir, dia akan buat uh, alcohol fermentation. Isu dia anak-anak, untuk pokok spesies lain, bila banyak sangat alkohol pada dia punya sel, dia akan menyebabkan proses metabolisme dalam sel tersebut akan jadi terbantuk lah. Jadi kita akan nampak pokok tu layu. Sebab tu kalau banjir yang lama memang akan menyebabkan kerosakan pada tanaman sebab pokok-pokok tu akan jadi layu. Yang ada juga istilah dikatakan pokok-pokok tu quote unquote under stress. So perkara ini tidak berlaku dengan pokok padi. Malahan memang kita tanam padi pun kena banjirkan dia kan. Sebab pokok padi dia menjalani proses fermentasi alkohol. Okey, itu soalan untuk nombor satu. Nombor dua, bila ada banyak alkohol dihasilkan, pokok padi dia boleh menghasilkan enzim alkohol dehydrogenase yang boleh that can break down ethanol molecules into non-toxic carbon dioxide. So that is why it is 2 marks. Nombor satu nama enzim, nombor dua proses dia apa, breakdown ethanol, dia punya yang ketiga ialah dia punya produk non-toxic carbon dioxide. Okay, thank you Aisyah for your input. Alright. Okay, lepas tu, kejap ya, sorry. Saya screenshot dulu jawapan. Ni memang ada ya, ni statement ni memang ada ya. So it implies that it is also important for us to remember lah. Okay, hari ni kita nak tengok sistem respirasi di mana kita akan tengok proses kita akan tengok sistem respirasi banyak organism ya, dan untuk perbincangan hari ini saya terus combine respiratory system, lepas tu mekanisme. Saya tak bincang secara berasingan ya. Contoh, okey, mula-mula kita akan tengok penyesuaian yang ada pada belalang. Lepas tu kita akan tengok, kita terus discuss dia punya mekanisme. Okey, jom kita tengok yang first dulu, belalang. So bila kita discuss pasal sistem respirasi, kita akan sentiasa cari dekat mana dalam sistem respirasi ni yang berlaku pertukaran gas, dan tempat yang ada berlaku pertukaran gas tu dia akan ada at least 3 kriteria ni. Nombor satu ialah jumlah luas permukaan yang besar. Nombor dua, dia ada jumlah kapilari yang banyak, dan nombor tiga, dia ada kawasan tu adalah kawasan yang moist. So kalau kita tengok pada serangga ni, cuba kamu buat pertukaran gas berlaku dekat trakeol. Apakah ciri-ciri struktur trakeol yang membolehkan dia menjalankan fungsinya? Saya bagi contoh satu untuk kantung udara ya. Okey, untuk kantung udara, ciri dia ialah berisi udara. Okey, contains air. Okey, function dia mempercepatkan penghantaran gas respirasi semasa pergerakan badan yang cergas. Okay, dia punya karakteristik contains air. Fungsi dia increase the speed of respiratory gases movement during active body movement. Bagaimana pula dengan trakeol? Trakeol ni tempat pertukaran gas. Apa yang dia ada? Apa ciri-ciri yang dia ada? Alright. Okay, you are on the right track. Oh, sorry, saya show responses. Tak nampak pula.
Okay, good job Aisyah. That is a good start. Mempunyai bilangan yang banyak. Bilangan yang banyak tu untuk apa? Fungsi apa? Untuk mempercepatkan ke, luas permukaan ke, atau mudahkan peresapan ke apa? So mempunyai bilangan yang banyak tu Aisyah sesuai punya penerangan dia. Yes, menyediakan jumlah luas permukaan yang besar. Good job Aisyah. Teruskan. Okay, good job. Okay, ciri yang pertama, tracheol mempunyai bilangan yang banyak supaya ada jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. There are numerous numbers of tracheol to provide a large surface area for exchange of gases. Ada lagi tak sifat-sifat tracheol ni? Biasanya tempat pertukaran gas ni dia ada dalam 2 ke 3 karakteristik lah. Bilangan yang banyak. Ada lagi tak? Ada tak tempat yang moist, tempat yang lembab? Ada tak tempat yang apa tu struktur-struktur bukan ciri-ciri lain lah kan. Okay, so untuk tracheol ni selain daripada mempunyai bilangan yang banyak, satu lagi ialah dinding tracheol nipis dan lembab. Kelembapan ini penting sebab fungsi dia ialah membolehkan gas respirasi meresap ke dalam sel manakala karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam tracheol. Dalam badan kita memang apa-apa untuk absorption kita perlukan permukaan atau struktur tu dalam keadaan yang lembab lah. So it will facilitate absorption of nutrient ke gases ke dan lain-lain lagi lah. Alright. Okay. Okay. Dinding yang nipis dan lembab untuk membolehkan gas respirasi meresap ke dalamnya. Kalau gas oksigen meresap dari tracheol pergi ke sel, manakala kalau gas karbon dioksida meresap dari sel masuk ke dalam tracheol. Okey. Jom kita tengok apa so apa macam mana pula. So kita tengok pula dia punya mekanisme. Okey, sebelum kita pergi mekanisme, selain daripada tu, kamu dah tulis kat sini pasal kantung udara kan? Okey, spiracle juga memainkan peranan kat sini lah. Dia bukan ada lubang hidung yang dedicated kat kepala dia, tapi quote unquote lubang hidung ini ada dekat dalam kawasan abdomen. Nama lubang dia adalah spiracle dan spiracle ni ada beberapa sepanjang thorax sampai ke abdomen. Thorax tu kawasan dada, abdomen tu kawasan perut. Jom kita tengok mekanisme dia. Okey. So, okey ya.
Untuk mekanisme, lepas ni kita tengok beberapa organism dan mekanisme tu kita akan buat kita akan isi dalam bentuk table macam ni supaya kita boleh susun maklumat tu dalam bentuk yang lebih bentuk yang teratur lah. So sebagai contoh, apabila mungkin dekat kamu punya Paddock tu dia gambar ni tak bergerak, kamu boleh tengok dekat Google Meet dan gambar ni akan bergerak So, semasa tarikan nafas atau when inhaling air, cuba tengok dekat situ. Abdominal muscle, okey, struktur yang terlibat adalah abdominal muscle. Okey, so abdominal muscle masa tu atau otot abdomen masa tu contract ke relax? Kan? Contract ke relax? Okey, kalau kita tengok kat situ, okey, kalau kita tengok kamu kena tengok dekat Google Meet ya, baru gambar ni bergerak ya. So bila kita tengok dekat situ, bila otot abdomen relax, so tulis dekat struktur tu otot abdomen, okey, tindak balas dia mengendur. Atau dalam bahasa Inggeris, structure dia abdominal muscle. Lepas tu, sekejap ya, jauh sangat pula saya tak nampak dekat dashboard ni. Okey. Otot abdomen, struktur dia dan tindak balas dia ialah mengendur. Okey. Jadi untuk perubahan struktur, cuba kamu tengok. Bila otot tu mengendur, dia dalam keadaan warna kuning ya. Okey. Otot mengendur, cuba tengok isi padu atau the volume inside the trachea, nampak ya, the volume inside the trachea increases and pressure decreases. Jadi dekat situ yang kita tulis dekat perubahan. Kita cerita isi padu dia bertambah atau berkurang. Dalam kes inhalation atau tarikan nafas, dalam kes tarikan nafas, isi padu trachea bertambah, tekanan udara berkurang. Jadi ini akan menyebabkan udara masuk ke dalam trachea melalui spiracle. So Aisyah boleh start tulis dekat situ, Ashraf pun boleh tulis dekat situ. Perubahan dia ialah isi padu bertambah, pressure berkurang. Okay, boleh tambah kat situ. Reduce air pressure, increase volume but reduce air pressure. So this situation will cause air to enter the trachea through spiracle. Okay. Ashraf, are you okay? Internet problem ke? Okay. Sorry, saya tak buat show. Saya tak boleh tunjuk show responses lagi sebab saya nak tunjukkan pergerakan ni. Okay. So Aisyah boleh tambah kat situ, perubahan dia ialah kalau sebenarnya kamu dah submit, bagi tahu saya ya, sebab saya takut juga kod internet saya yang slow, dia tak update yang kamu dah jawab kat sini. Okey. Macam yang Aisyah tulis ni baru muncul dekat saya punya ni. Kod Aisyah dah tulis lebih awal. So sebab internet lambat, dia jadi lambat update kat saya. Alright, very good. So bolehkah Aisyah teruskan dengan exhalation? Semasa exhalation, otot abdomen mengecut ke mengendur. Okay, during exhalation, the abdominal muscle will contract or relax. And then what will happen to the volume? Does the volume increase or decrease? Causing the pressure inside the trachea increase atau decrease? And udara akan pergi ke mana? Keluar trachea atau masuk ke trachea? Alright.
Okay, saya rasa tak apa kot saya show response. Okay, bila saya show response, gambar tu dah tak bergerak. Okay. So, kita kena nyatakan kat situ lah. Isi padu berkurang, tekanan bertambah, menyebabkan udara keluar melalui spirakel. Alright. Okay, jom kita tengok pula soalan yang seterusnya ya. So anak-anak, apa take home point dekat sini? Sebenarnya ada dua benda yang kita boleh boleh examiner boleh tanya dalam konteks ni lah. Tiga benda. Nombor satu ialah penyesuaian. Nombor satu penyesuaian struktur penyesuaian untuk yang apa benda yang ada dekat belalang ni yang membolehkan proses respirasi ni berlaku dengan lebih optimum lah. Okey, kemudian maknanya kita kena ceritalah. Biasanya soalan dia ialah terangkan penyesuaian struktur respirasi serangga untuk menjalankan fungsinya. Atau explain the adaptations of insect respiratory structure to enable it to conduct respiration efficiently, for example. So, kita akan sentiasa guna approach, what is the name of the structure, what is the characteristic of the structure and the function of the structure. Sebagai contoh, di dalam serangga melakukan pertukaran gas melalui struktur trakeol. Struktur trakeol ni bilangannya banyak untuk menyediakan jumlah permukaan yang luas untuk pertukaran gas. Trakeol ini juga mempunyai dinding yang nipis dan lembab untuk membolehkan gas-gas respirasi meresap melaluinya. Okey, dan pada masa yang sama untuk insek yang besar, mereka mempunyai kantung udara yang berisi udara. Fungsi kantung udara ini ialah mempercepatkan penghantaran gas respirasi. So the same question can be up to 3 to 4 marks. Okey, seterusnya ialah macam ni dia minta kita cerita proses lah. Dan satu lagi describe proses atau explain proses. Satu lagi kita boleh juga bagi saya sebagai pengubah soalan, kita boleh juga bagi soalan dalam bentuk negatif. For example, katalah apabila serangga atau belalang terdedah kepada sejenis racun serangga ini menyebabkan kantung udara tidak dapat berfungsi dengan baik. Apakah kesan dia terhadap mekanisme pernafasan serangga? So itu kita boleh, itu adalah jawapan dalam bentuk negatif lah dalam situation ada benda yang tak boleh bergerak, ada benda yang tak boleh jalan, ada struktur yang tak boleh jalan. Apakah kesan dia kepada proses pernafasan? Okey, jom kita cuba pula ikan. Okey, ikan pula, ikan dia buat proses pertukaran gas di filament. So, bolehkah kamu ceritakan apakah penyesuaian yang ada pada filament, especially filament? Okey, so kalau kita tengok dekat filament, kalau kita tengok kat filament ni kan bentuk dia melengkung kan. So, boleh teruskan Aisyah, silakan ya. Bentuk dia melengkung sebab disokong oleh lengkung insang atau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai gill arch.
Okey. Jadi gill arch ni diikatlah struktur filamen tu supaya jadi sebaris. Alright. So, okey, teruskan Aisyah. That is very good. Mempunyai banyak unjuran yang nipis dan pipih. Okey. Teruskan. Okey. Kalau saya faham mungkin mungkin Ashraf dengan Aisyah sekarang tengah cuba nak recall. So recall as much as you can and put it out here. Lepas tu saya bantu dekat mana part mana yang Aisyah dengan Ashraf missing. So this is how I help you to revise lah. Okay. Okey, lagi apa lagi yang ada dekat lamela? Kenapa lamela warna merah? Itu penyesuaian yang unik untuk lamela juga. Atau kenapa filamen warna merah? Kenapa insang warna merah? Ada apa yang dia banyak kat situ? Dan ciri-ciri lain jugalah. Okey, okey. So sekarang ni kita tengok ya. Okey, dalam insang ada dalam insang ada lengkung insang dan juga filamen. Pada permukaan filamen ni ada unjuran-unjuran nipis dan pipih. Okey, unjuran nipis ni dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai thin and flat projections ya, dalam bahasa Inggeris di thin and flat. So since it is thin, flat and numerous. Kita juga boleh tambah kat situ lah idea kita sendiri, iaitu bilangan filamen ni banyak. Bilangan lamela ni pun banyak. Jadi bilangan yang banyak dan nipis ni membolehkan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas. Okey, kemudian lamela ni warna dia merah. Good Aisyah. Ada banyak kapilari darah. Apa fungsi ada banyak kapilari darah ni? Apa yang banyak boleh dilakukan? Alright, very good Aisyah. Yes, memudahkan peresapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Very good ya.
Okey. So anak-anak, ini adalah apa nak kata ya, penyesuaian khas untuk ikan. Dalam ikan kita tak perlulah sebut pasal ciri moisture atau wet tu ya, sebab memang ikan ni duduk dalam air. So dia memang apa nak kata, memang dia berada dalam persekitaran yang lembap. Okey, jom kita tengok breathing mechanism ya. So, okey. Untuk part ni Aisyah dengan Ashraf ikut sebagaimana yang saya explain ya. Nanti Aisyah dengan Ashraf terus update dalam jadual ni. Untuk ikan ni saya bantulah ikan dengan katak ni ya. Okey. Untuk ikan, okey, untuk ikan ada satu istilah tu dia slightly different antara sumber buku teks bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah. Iaitu kalau kamu tengok kat sini, saya tulis dekat situ, kalau dalam teks bahasa Melayu dasar mulut. Tapi saya tertinggal kat situ, dasar mulut tu sama dengan floor of buccal cavity. So dalam bahasa Inggeris kita tak panggil dia sebagai floor of mouth cavity, kita panggil buccal cavity ya. So jom kita tulis update sama-sama. Okey, semasa inhalation, gambar paling kiri sekali tu ialah gambar inhalation ya. So semasa inhalation, sekejap. Saya pun kena buka jugalah slide ni, kejap ya. Supaya saya boleh tulis. Semasa inhalation, mulut ikan terbuka. Mulut terbuka. The mouth opens. Perubahan, tak ada perubahan lagi. Sabar dulu. The mouth opens and the floor of buccal cavity atau lantai dasar mulut menurun. Mulut terbuka, the mouth opens dan dasar mulut atau buccal cavity menurun. So, gabungan kedua-dua ni, kejap saya guna warna merah. Kalau nampak teks tu atau tulisan tu warna merah, itu saya punya saya tulis. Apabila gabungan kedua-dua dia ni, mulut terbuka dengan dasar mulut menurun, menyebabkan apa perubahan yang jadi kat situ ialah, satu lagi ialah ni. Satu lagi kesan dia ialah ni, ruang operculum ni. Ruang operculum ni jadi semakin besar. Ruang operculum ni ialah ruang di belakang mulut ikan, iaitu di bahagian pipi ikan. Dekat pipi ikan ni, pipi ikan kita panggil operculum. So ruang dalam pipi ikan kita panggil sebagai ruang operculum atau operculum cavity. So dia punya perubahan dan changes dia Ashraf dan Aisyah adalah isi padu di dalam operculum dan rongga mulut bertambah tetapi pressure berkurang. Kan ada dua cavity kat situ. Dua-dua cavity tu isi padu bertambah dan tekanan berkurang. Boleh tulis. Jadi dia punya dia punya perubahan tu adalah rangkuman ketiga-tiga ni. Saya ulang balik ya. So rangkuman ketiga-tiga ni menyebabkan isi padu dalam cavity tu, cavity mulut atau dalam bahasa Inggeris terpanggil sebagai buccal cavity, cavity mulut dan cavity operculum, opercular cavity atau ruang operculum, isi padu bertambah dan tekanan berkurang. Pada masa ini anak-anak, bukaan operculum atau opercular valve ditutup. Kodak nanti air masuk, dia terus keluar.
ikut operculum. Kita tak nak air tu keluar dulu. Kita nak air tu um, stay dalam rongga mulut. Okay, changes tak ada changes lah. Sebab ini semua mekanisme untuk keempat-empat struktur ni ada apa nak kata tindak balas tu semua mekanisme untuk menyebabkan isi padu bertambah, tekanan berkurang dalam dua-dua kaviti tu dan menyebabkan air dari luar masuk ke dalam mulut. Okey, air yang kaya dengan oksigen dari luar masuk ke dalam mulut. Boleh tolong tambah kat situ? Aisyah, tambah Aisyah. Tekanan berkurang. Lepas tu, apa tadi? Air yang kaya dengan oksigen masuk ke dalam mulut. Okey, seterusnya sekarang ni cerita dia nak buat exhalation pula. Sekarang ni air tu semua ada dalam mulut. Okey, apa yang jadi lepas tu? Okey, apa yang jadi lepas tu? So, semasa hembusan nafas, mulut ditutup. Okey, mulut ditutup. Okey, dasar mulut atau buka kaviti diangkat atau naik. Okey, floor of buka cavity raised atau dinaikkan. Okey, so okey, ruang operculum mengecil. Okey, ruang operculum mengecil atau opercular cavity become smaller. Kemudian bukaan operculum buka. Okey, opercular valve buka. Okey, apakah kesan gabungan ketiga-tiga mekanisme ni? Apa yang dia akan buat? Ini akan menyebabkan, ini akan menyebabkan the cavity tadi, dua ruang tadi akan menjadi kecil, kan? Dah jadi kecil. Okey. So isi padu berkurang. Okey, Aisyah boleh tulis dekat perubahan tu, isi padu berkurang, tekanan bertambah. Aisyah pun boleh adik kat situ ya. Volume decreases, pressure increases. Okay, so bila volume decrease, thank you. Tekanan bertambah. Okay, air pergi mana? Okay, water will be pushed towards the gills. Okay, air ditolak pergi ke arah insang untuk menjalankan pertukaran gas dan seterusnya air itu akan keluar melalui opercular valve. Okey. Tadi air dari luar masuk dalam mulut, simpan dalam mulut. Sekarang tadi mulut buka, air dari luar masuk, simpan dalam rongga mulut. Sekarang mulut tutup, air ditolak ke belakang, pergi ke insang untuk buat pertukaran gas dan habis pertukaran gas, air itu akan keluar melalui operculum, bukaan operculum. Okey, jom kita tengok pula dekat katak. So untuk katak, dia ada dua struktur yang membolehkan pertukaran gas berlaku. Nombor satu ialah peparu. Apa yang peparu ni ada? Cuba kita tengok pada dia punya surface tu, bahagian dalam ya. Ada macam tajam-tajam kat dalam tu kan? Itu maksud dia apa? Itu maksud dia bahagian dalam peparu berlipat-lipat. Boleh tulis dekat situ ciri dia berlipat-lipat atau folded. Okey, boleh tambah kat situ, kat sini.
Okay, berlipat-lipat atau folded. Kemudian fungsi bila berlipat ni dan badan organisma berlipat ni memang tak ada lain lah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan untuk pertukaran gas. Okey, selain daripada itu, kita tengok dekat sini kan dia punya lungs ni warna dia merah. Kenapa merah? Sebab kaya dengan kapilari darah. So bila ada banyak kapilari darah kan, maka lebih banyak pertukaran gas boleh berlaku uh, dan lebih banyak respiratory gases boleh diangkut keluar dan masuk paru. Okay, so the lungs is red in colour because it is rich with blood capillaries. Itu kita boleh letak dekat characteristics. So, it increases the transport of respiratory gases. Kaya dengan kapilari darah untuk menambahkan atau membolehkan banyak pengangkutan gas-gas respirasi berlaku. Ada satu lagi ciri peparu ni. Okey. Ciri peparu yang satu lagi kan, Ashraf, ialah membran dia nipis aja. Sebab bila membran nipis, ini akan memudahkan atau kita boleh kata facilitate the exchange atau the diffusion of respiratory gases. Okay, memudahkan atau facilitate the the diffusion of respiratory gases. Kalau membran ni tebal, jarak untuk gas tu diffuse dari satu hujung, dari luar peparu nak masuk peparu, dari peparu nak keluar peparu, jarak dia jauh dan ini menyebabkan respirasi tu jadi kurang efisien lah. Sebab ambil masa lama sangat. Okey, nipis, kaya dengan kapilari darah, berlipat-lipat. Macam mana pula dengan skin? Oh, sorry. Aisyah boleh teruskan. Lembab. Okey, permukaan. Bukan lembab tadi. Kita kata nipis. Lembab belum lagi. Okey, nipis boleh tulis kat situ. Lung dia, apa tadi? Dinding peparu adalah lembab. Okay, ada moisture. Moist lung walls. Okay, dia punya function allow respiratory gases to dissolve in it. Membolehkan gas respirasi larut pada dia. Okay, I give you some time to update. Kejap ya. Okay, good job Aisyah. Okay, peparu lembab membolehkan gas respirasi larut padanya. Okay, satu lagi nipis lah, memudahkan respirasi untuk menyerap, eases atau facilitate the diffusion of respiratory gases. Okay, let's take a look at skin. Untuk kulit pula ya Aisyah, Ashraf. Kulit ni sifat dia lebih kurang sama lah. Dia adalah nipis untuk membolehkan peresapan gas tu berlaku dengan cepat. Okey, kemudian kulit katak juga kita nampak dia berkilat sebab it is moist to allow respiratory gases to dissolve in it. Sama okey.
Sama Aisyah boleh copy paste dia punya yang Aisyah tulis description tu boleh copy paste. Sama. Dan di bawah uh, apa tadi, di bawah kulit ni, lapisan kulit yang nipis ini ada kapilari darah yang banyak untuk mengangkut gas-gas respirasi, ya. Okey. So seterusnya, okey. Tak apa, update dulu. Saya boleh tunggu. Nanti next kita nak tengok mekanisme pernafasan katak pula, ya. Macam mana dia bernapas. Dia slightly more complex compared to the fish lah. Okay. Apa? Saya bagi lagi seminit lagi saya teruskan, ya. Kejap, boleh terus update. Thank you Aisyah, thank you Ashraf. Okay, good job Aisyah. Okay, Ashraf, almost there Ashraf. Wah, okay, kita boleh update terus kat sini, ya. Okay, tak apa. Teruskan. Okay. Okay, saya ingatkan saya cakap sambil off mic tadi. Rupanya memang on. Okay, jom kita tengok dekat sini pula, ya. Okay. Now, pada gambar yang saya lampirkan dekat sini, dekat Google Meet dia bergerak, ya, gambar ni. Okay. Ia menunjukkan mekanisme pernafasan katak yang melibatkan, tengok kat situ, lubang hidung, nostril, and dalam gambar ni dia label sebagai mouth cavity lah. Tapi dalam buku teks kita dia slightly kompleks sikit penamaan dia. Dia panggil bucopharyngeal cavity untuk bahasa Inggeris lah. Untuk bahasa Melayu senang saja, rongga mulut. So in case kalau Ashraf rasa susah nak hafal bucopharyngeal cavity, sebenarnya untuk tulis mouth cavity pun tak ada isu lah, sebab memang ada banyak references refer to this part of the frog as the mouth cavity, ya. Okey, kalau kita tengok katak, kita tengok masa dia dalam keadaan berehat, kita nampak tiba-tiba bahagian bawah mulut dia kembung, petu kecut, kembung, petu kecut. Inilah proses dia. Okey, so untuk inhalation saja dia ada dua level, ya. Okey, sambil saya explain, boleh terus update dalam kamu punya jadual. Okey anak-anak, semasa uh, okey, ya. Semasa inhalation, sorry saya ingatkan saya salah baca. Semasa inhalation atau tarikan nafas, mulut katak tutup, glotis pun tutup. Okey, mulut dan glotis tutup. Okey, mulut dan glotis tutup. Manakala cuba tengok pada Google Meet tu, nampak the floor of bucopharyngeal cavity atau rongga mulut dia tu menjadi lebih besar atau enlarge, kan? Boleh tulis kat situ, ya. Rongga mulut membesar, menjadi lebih besar. Okey, jadi perubahan kat situ, jadi untuk perubahan ni, Allah Akbar, saya tak show responses pula. Okey, jadi perubahan dekat situ, gabungan mulut tutup, glotis tutup, rongga mulut jadi besar, menyebabkan isi padu berkurang, isi padu bertambah
dan pressure berkurang. So, bila isi padu bertambah, pressure berkurang, ini akan menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam lubang hidung. Okey. So, udara tu sebab glotis tutup, udara tu terkumpul dekat rongga mulut. Sekarang ni, step tu dia nak tolak udara dari rongga mulut pergi ke belakang masuk ke peparu. Jadi apa yang berlaku dekat situ? Okey, saya hide responses balik. Kalau kita tengok pada gambar dalam Google Meet ni, kamu akan nampak the glottis buka, okay, glottis opens, manakala the bucopharyngeal cavity atau rongga mulut, becomes smaller, menjadi lebih kecil. Okay, glottis buka, rongga mulut jadi lebih kecil. Jadi gabungan kedua ini menyebabkan isi padu dalam rongga mulut berkurang tetapi tekanan bertambah. So, udara tu dalam keadaan tekanan tinggi, dia tak boleh keluar balik ikut nostril sebab masa tu nostril tutup. Jadi, dia ada satu laluan je lah. Kena lalu ikut glotis yang dah terbuka tu pergi ke lungs. Okay, isi padu berkurang, tekanan bertambah. Okay. Volume decreases, pressure increases, and this increase in pressure causes the air to move backwards towards the lungs. Okay, so sekarang ni bila dah sampai dekat lungs, maka dia buatlah pertukaran gas. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat sini, ini adalah apa yang berlaku semasa hembusan nafas. Semasa hembusan nafas, boleh terus update ya. Glotis, glotis buka. Okay, glotis open dan glotis terbuka dan saya tersilap kat situ. Kejap ya. Sekarang ni saya minta maaf ya Aisyah, Aishraf, kita bukan tulis rongga mulut kat sini. Saya padam ya. Okay, Aisyah dengan Aishraf boleh guna pensel tu warna putih untuk padam. Okay. Kalau tengok dekat Google Meet tu dia jadi lagi ni lah kan. Okay, boleh padam dan tulis dekat situ lungs. Okay. Bukan buku pharyngeal cavity ya, lungs atau peparu kat sini ya. Saya minta maaf, saya terlepas pandang part ni. Okey, maka dekat sini lungs atau peparu akan contract. Cuba tengok gambar yang saya letak tu. Lungs tu jadi kecil kan. Lungs contract, glottis open, menyebabkan bila lungs contract atau lungs mengecut, ini akan memaksa udara dalam peparu keluar pergi ke kawasan glotis, kawasan rongga mulut, terus pergi ke nostril untuk keluarlah. Okay, so peparu contract atau mengecut. Sekejap ya. Okay, saya tulis kat sini. Glotis open, kemudian the lungs contract. Okey, menyebabkan tekanan dalam peparu bertambah, udara dipaksa peparu pula. Sebab Aisyah tengah tulis kan, okey tak apa. Okay, increase pressure in lungs. Lepas tu air forced out of the lungs
through nostril. Okey, udara dipaksa keluar daripada lung masuk ke dalam, keluar dari lung pergi ke nostril. Okey, now jom kita tengok manusia pula. Okey ya, jom kita tengok manusia pula. Sambil-sambil saya explain tu, bolehlah terus update pada nota yang diberikan ni ya. Okey, so pertama, okey, untuk alveolus sama macam struktur yang buat pertukaran gas yang kita tengok sebelum ni, iaitu alveolus ni bilangan dia banyak. Sama macam tracheal, large number. So the large in number increases the total surface area for diffusion of respiratory gases. Itu kita letak kat function lah. Okay, alveolus mempunyai bilangan alveolar yang banyak menyebabkan jumlah luas permukaan untuk pertukaran gas bertambah. Okay, yang kedua, dinding alveolus ni nipis. Okay, bila nipis, memudahkan atau facilitates atau eases proses resapan gas atau diffusion of respiratory gases. Kemudian yang ketiga, alveolus ni adalah lembab. Jadi bila lembab, mudah untuk respiratory gas atau gas respirasi ini larut ke dalamnya. Dan akhir sekali kita tengok peparu ini, nampak peparu kita memang warna merah. Dan bila kita tengok under microscopic level, kita tengok banyak kapilari darah surrounding the alveoli. Jadi cepatlah pengangkutan gas respirasi berlaku dekat kawasan alveolus. Okey, yang last kali untuk malam ni, lepas kita tengok pasal alveoli, jom kita tengok mekanisme pernafasan dalam manusia. Okey, untuk part ni saya beri masa untuk Ashraf dengan Aisyah untuk lengkapkan apakah peranan otot intercostal. What are the roles of intercostal muscle, rib cage and diaphragm to change the volume and pressure of the thorax cavity that causes the air to move in or move out of our thorax cavity. Itu yang kita kena cerita dalam mekanisme ni. Boleh teruskan? Okey, apakah peranan otot intercostal, sangkar rusuk, diafragma untuk mengubah isi padu dan seterusnya tekanan dalam rongga toraks yang menyebabkan udara masuk atau keluar daripada badan manusia. Silakan.
Alright, good job Ashraf, good job Aisyah, teruskan. Okey ya. So peranan otot interkostal, okey, siapa yang kontrak saja pun cukup. Maknanya kalau kita tengok masa inhalation, external intercostal muscle yang kontrak. Masa inhalation, external intercostal yang kontrak. Masa exhalation, external intercostal muscle yang kontrak. Jadi rib cage tu naik ke turun dan sebagainya ya. Teruskan. Kejap. Okey, good job Ashraf. Okey. Sikit lagi ya Aisyah, teruskan. Okay, good job both of you, Aisyah dan Ashraf. Ya, ini bagus. Bila bergabung macam ni dapatlah dua proses yang berbeza. Good. So, during inhalation, external intercostal muscle contract. And in, internal intercostal muscle relax. Okay. Kita dah belajar dalam locomotion and support, masa dia bergerak dia bertindak balas secara antagonis kan, satu contract satu relax. Okay, so bila external intercostal muscle otot intercostal luar mengecut, dia akan tarik rib cage naik ke atas, tarik sangkar rusuk naik ke atas dan ke hadapan. So ini akan menyebabkan, ada satu lagi, diaphragm juga akan mengecut jadi flat. So, ini akan menyebabkan rongga toraks, isi padu dia jadi lagi besar, pressure pun jadi menurun. Berbanding dengan udara luar atau udara persekitaran, jadi udara dari luar masuk ke dalam rongga toraks sebab udara dari luar tu tekanan dia lagi tinggi dari rongga toraks. Dan as Ashraf have pointed out, semasa exhalation, internal intercostal muscle pula yang contract. External intercostal muscle pula relax. So, ini akan menarik sangkar rusuk turun ke bawah dan ke dalam. Dan pada masa yang sama, diaphragm akan relax membentuk kubah. So, pada step yang nombor 1, 2, 3, 4 tu, kita boleh sebut pasal isi padu berkurang, tekanan dalam thorax cavity bertambah. Tekanan yang bertambah, tekanan yang tinggi ni kan Ashraf dan Aisyah, dia akan tolak udara dari rongga thorax
keluar pergi ke persekitaran sebab tekanan dalam rongga toraks ni lagi tinggi dari tekanan udara dekat luar. So udara pun keluarlah. Okay. So, anak-anak, basically hari ini kita dah cover 2 subtopik ya. Iaitu pertama ialah struktur dan penyesuaian untuk respirasi dalam sistem respirasi belalang, ikan dan juga manusia. Untuk bila kita sebut pasal proses-proses ni kan anak-anak, kita memang tak boleh lari daripada menceritakan 2 aspek lah. Pertama ialah apakah penyesuaian struktur. Nombor 2, kita kena tahu cerita mekanisme proses yang berlaku. So, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Kejap ya. Okay. Sorry. Kat sini tadi. So, ada apa-apa soalan nak tanya atau ada apa-apa part nak minta saya address untuk topik hari ini, boleh tulis dekat sini ya. Untuk next week, kita akan tengok mekanisme pertukaran gas dan penyakit-penyakit yang berkaitan lah dengan sistem respirasi ni. Penyakit-penyakit ni tak banyak, jadi hopefully kita boleh masuk pencernaan sikit pada next week ya. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tolong tulis kat sini. Okey, tak ada eh. Alright. Okey. Okeylah kalau macam tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Ashraf dan Aisyah kerana sudi hadir kelas kita pada malam ni. Selamat berehat. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Jumpa lagi next week.